Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Salam Jumaat korang. Macam biasa kalau hari Jumaat kita akan buat perkongsian ilmiah. Kisah kita pada kali ini adalah kisah Nabi Syed. Nabi Syed dilahirkan sekitar 3630 hingga 2718 sebelum Masihi. Nabi Syed menikah dengan Azura atau Hazurah. Kemudian Hazurah mengandung seorang anak yang bernama Enos pada usia 105 tahun. Nabi Syed atau Seth merupakan anak lelaki ketiga kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa. Dan baginda merupakan adik bongsu terakhir kepada Habil dan Kabil. Nabi Syed merupakan satu-satunya anak Nabi Adam yang dilahirkan oleh Hawa tidak mempunyai kembar. Nabi Syed diangkat sebagai Nabi selepas Nabi Adam, menjadikannya Nabi kedua di atas muka bumi ini. Baginda yang dianggap sebagai salah satu dari Nabi dalam Islam. Namun, kisah beliau tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi ianya diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Nabi Syed juga termasuk salah seorang guru Nabi Idris yang pertama kali mengajarnya baca, tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain-lain. Pengarang kitab Qasas Al-Anbiya Hal 59 menyebutkan bahawa setelah menderita sakit selama 11 hari, Nabi Adam wafat. Ketika Nabi Adam sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syed untuk menggantikan posisi kepimpinannya. Nabi Adam juga mengingatkan Syed untuk menjaga kerahsiaan mandat yang diberikan supaya tidak diketahui oleh Kabil, iaitu si pendengki. Menurut keterangan Ibnu Abbas, ketika Syed dilahirkan, Nabi Adam sudah berusia 930 tahun. Nabi Adam sengaja memilih Syed sebagai penggantinya kerana anaknya yang ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya yang lain. Sebagai Nabi, Syed menerima perintah-perintah dari Allah yang tertulis dalam 50 sahifah. Demikian keterangan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari sebagaimana dikutip dalam Tarikh Tabari, jilid 1 hal 152. Nabi Adam menjadikan ketakwaan, kecerdasan dan ketaatan sebagai kriteria utama. Nabi Adam mengetepikan faktor usia, postur tubuh, kekuatan fizik dan aspek-aspek lainnya dalam memilih pemimpin. Antara nasihat Nabi Adam AS kepada Nabi Syed AS adalah: pertama, janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, kerana aku merasa tenang hidup di syurga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Yang kedua, janganlah kamu bertindak menurut kemahuan isteri-isterimu, kerana aku bertindak menuruti kemahuan isteriku sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menyesal. Yang ketiga, setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkanlah terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat sesuatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Yang keempat, setelah hati kamu merasakan takut akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Kerana ketika aku hendak makan buah huldi, iaitu buah larangan, hatiku merasa takut, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Yang kelima, bermusyawarahlah mengenai sesuatu perkara, kerana seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Dalam kisah yang lain, Wahab bin Munabbih mengatakan ketika Adam meninggal, Syed telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari syurga. Apabila kuda itu meringkik, semua haiwan yang ada di bumi ini menyambutnya dengan tasbih. Syed telah diwasiati untuk memerangi saudaranya, iaitu Kabil. Dia pergi untuk memerangi Kabil dan akhirnya perang itu pun berlaku. Itulah perang pertama yang terjadi di antara anak-anak Adam di muka bumi ini. Dalam peperangan tu, Syed memperoleh kemenangan dan dia menawan Kabil. Kabil sebagai tawanan berkata, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Syed berkata, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian Kabil ditawan oleh Syed. Kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal.
Anak-anak Kabil ingin menguburkan ayah mereka. Tiba-tiba Iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, jangan dikuburkan di dalam bumi. Iblis juga membawa 2 batu hablur yang telah dilubangkan di tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Kabil ke dalam ruang antara 2 batu hablur itu, lalu memakaikannya dengan pakaian yang terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu sehingga dia tidak akan mengering. Lalu Iblis menyuruh mereka menyimpannya di dalam sebuah rumah. Diletakkannya di atas kerusi yang terbuat dari emas dan memerintahkan kepada semua orang yang masuk ke dalam rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis juga memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian Iblis mewakilkan urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus-terusan sujud kepada Kabil. Sementara Sid, setelah baginda menunaikan tugasnya memerangi Kabil, pulanglah baginda ke negeri Hindi, iaitu India, dan menetap di sana sebagai guru pemutus yang adil di antara manusia. Wahab bin Munabbih mengatakan bahawa Hawa, isteri kepada Adam, meninggal di zaman anaknya iaitu Sid. Setelah meninggalnya Adam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal di hari Jumaat dalam waktu yang sama ketika dia diciptakan. Diriwayatkan bahawa Hawa dikuburkan berdekatan dengan Adam. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 sahifah kepada Sid. Bagindalah orang yang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah, dan bagindalah orang yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak, dan juga manusia pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran. Dan baginda jugalah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Sid mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anusi. Di kening Sid terdapat cahaya Nabi Muhammad SAW, dan cahaya tersebut berpindah daripada Nabi Adam kepadanya. Setelah Anusi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Jadi kerana itu, Nabi Sid tahu bahawa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambut yang diberikan oleh Adam, dan ternyata dia melihat rambut-rambut tersebut telah memutih. Maka pada tahun itu, Nabi Sid meninggal dunia pada umur 1042 tahun. Wahab bin Munabbih mengatakan, setelah Nabi Sid meninggal dunia, dia digantikan oleh anaknya Anusi. Sebelum meninggal, Sid menyerahkan tabut, tali, suhuf dan cincin kepada Anusi. Anusi mempunyai perilaku yang baik dan memutuskan dengan benar. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudiannya mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, cahaya Nabi Muhammad SAW yang ada pada Anusi berpindah ke wajah anaknya. Anak tersebut diberi nama Kainan. Anusi terus melakukan kebiasaannya sampai dia menemui ajal. Sebelum meninggal, dia menyerahkan tabut dan syuhuf kepada anaknya. Lalu dia memberi wasiat dan mengangkat anaknya sebagai pengganti setelahnya. Wahab bin Munabbih juga mengatakan, setelah Kainan diangkat menjadi pemimpin setelah ayahnya, dia adalah seorang yang adil dan berperilaku baik. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Utnu. Daripada pernikahan tersebut, Utnu mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila. Dan cahaya Nabi Muhammad SAW berpindah ke keningnya. Selanjutnya, Kainan sakit yang membawanya kepada kematian. Maka dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya dan mengangkatnya sebagai pengganti. Selepas itu, Mahlaila meninggal dan cahaya Nabi Muhammad SAW berpindah ke anaknya yang bernama Yarid. Selepas Yarid meninggal, cahaya Nabi Muhammad itu berpindah ke anaknya yang bernama Ukhnu, yang kemudiannya dikenal sebagai Nabi Idris alaihissalam. Saya sampai sini dulu untuk video kali ini, perkongsian saya kali ini. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.